أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi. Sekali lagi dapat kita dipertemukan dalam membicarakan kisah-kisah yang boleh kita ambil iktibar, nama-nama besar dalam Quran yang Allah rakamkan perihal kehidupan mereka supaya kita mengambil pelajaran. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu orang tokoh yang mana tokoh ini namanya diabadikan sebagai nama satu surah, iaitulah dia Luqman. Luqman. Siapakah Luqman ini? Luqman ini anak kepada Faghur bin Nakhur bin Tarikh. Kata setengah ulama, dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim dan juga anak saudara kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan Luqman ini berasal dari Nobi. Nobi ini sekarang terletak di Sudan. Dalam tafsir Al-Tabari menceritakan, pernah satu ketika seorang lelaki berkulit hitam datang bertemu dengan Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i. Lalu dia pun bercerita, saya selalu dihina lantaran kulit saya gelap. Orang panggil saya gelaran yang macam-macam. Maka kata Sa'id bin Musayyab, janganlah kamu bersedih lantaran kulitmu yang berwarna gelap ataupun hitam. Kerana sesungguhnya terdapat 3 orang kulit hitam, yang mana mereka ini berada dalam golongan manusia yang terbaik. Yang pertama sekali Bilal bin Rabah. Yang kedua Muhajji. Muhajji ini hamba kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga Luqmanul Hakim. 3 orang ini kata Sa'id Musayyab adalah orang yang berkulit gelap, termasuklah Luqmanul Hakim. Soalnya, kenapakah Luqman ini namanya diabadikan sebagai surah dalam Quran? Kata para ulama, Allah Ta'ala menghormati Luqman sehingga namanya dirakamkan sebagai nama surah sebab Allah Ta'ala menghormati kegigihan dia menasihati anaknya. Walhal Luqman bukan seorang Nabi. Dia tidak seorang Nabi. Dia anak saudara saja kepada Nabi Ibrahim, anak saudara kepada Nabi Ayub. Majoriti para ulama mengatakan Luqman bukannya seorang Nabi. Manakala ada pendapat mengatakan pendapat yang terlalu minoriti. Yang ramainya kata sebahagian ulama mengatakan Luqmanul Hakim ni tukang jahit. Ada yang mengatakan Luqman ni tukang kayu. Artinya dia orang biasa, commoners, bukan agamawan, bukan ustaz, bukan kiai, bukan lebay. Tetapi dia menunjukkan kepada Tuhan usahanya untuk didik anaknya tanpa jemu. Berbanding kita sekarang ini, ramai orang bila bab mendidik anak, bagi dia bukan latar belakang agama. Jadi untuk didik agama pada anak, hantar sekolah agama, dia fikir begitu. Luqman tidak. Dia bukan agamawan tapi tetap tidak jemu memberi nasihat. Dan dia memberi nasihat secara konsisten. Dalam Quran bermula ayat 13 sampai 19, Allah rekodkan semua nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya.
Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman telah berpesan kepada anaknya, dan walaqad ataina Luqmanal hikmata, kami berikan kepada Luqman ni kebijaksanaan. Hikmah ini kita panggil wisdom. Wisdom dia berbeza dengan knowledge. Knowledge, ilmu pengetahuan. Ramai orang graduate universiti, dalaman luar negara. Ada ijazah, dapat scroll, bawa balik motorboard dan macam-macam lagi. Tapi itu education. Knowledge. Tuhan dalam Quran menyuruh kita mengajak orang buat baik bukan dengan knowledge, tapi wisdom, kebijaksanaan. Kalau kita ilmu tinggi tapi menyampaikan dakwah sampai orang kecil-kecil hati, artinya tidak ada kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu ke jalan Allah dengan wisdom, not knowledge. Maka Luqman, Allah Ta'ala sebut, aku kurniakan kepada dia wisdom, kebijaksanaan. Dia tahu nak menyusun ayat, dia tahu masa bila nak bercakap, masa bila perlu diam. Ini wisdom. Orang yang ada knowledge, tak ada wisdom, dia akan bercakap tanpa henti. Jadi menyampah kita mendengar. Walaupun betul. Tapi orang yang wisdom, dia berbeza. Maka Allah Ta'ala sebut, aku telah kurniakan kepada Luqman kebijaksanaan. Wisdom. Anishkur lillah. Dia pesan pada anaknya, hendaklah kamu syukur pada Allah. Siapa yang syukur kepada Allah, maka dia berterima kasih kepada diri dia sendiri juga, dan Allah akan gandakan lagi pembalasan. Tetapi siapa waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi ingatlah wahai anakku, kalau kau tak terima kasih pada Tuhan, Tuhan tak miskin pun kerana memberi rezeki pada kamu. Kerana Tuhan tu lebih kaya daripada apa yang telah kamu berikan. Begitu bijak nasihat daripada Luqman ini. Banyak lagi kita nak terangkan, namun kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami hingga saat ini. Kita masih lagi membincangkan seorang tokoh yang begitu dikagumi oleh para pendidik, iaitu tak lain tak bukan Luqman. Namanya Luqman, tapi sebab dia ni orang cerdik, orang panggil dia Luqmanul Hakim. Maka Luqman Al-Hakim ini seorang yang begitu bijaksana. Dia didik anaknya tanpa jemu. Sebab sifat seorang yang nak menasihati, dia tak peduli kepada result. They enjoy the process. Bagi orang yang tergesa-gesa, dia nak result. Tapi bagi orang yang macam orang Ramadan, orang puasa sebenar, they enjoy the puasa, bukan result. Bilalah nak habis puasa, bilalah nak buka, dapat tak Lailatul Qadar, dia nak result saja. Artinya, orang yang betul-betul bijak dalam menyampaikan seruan, dia seronok menyampaikan seruan itu dengan kebijaksanaan. Sebab itu Luqmanul Hakim ini, Allah Ta'ala rekodkan nasihat dia kepada anaknya bermula daripada ayat 13 sampailah ayat 20. Kemudian Allah rekodkan pada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anakku, mu jangan syirik pada Allah. Sembah Allah. Sembah Allah. Jangan menyengutukan Allah dengan apa pun, mensyarikatkan Tuhan dengan apa-apa pun. Takutlah pada Tuhan, bergantunglah hidup pada Tuhan. Sebab syirik ini adalah kezaliman yang sangat hebat, kata Luqman pada anaknya. Kemudian ayat 14, Allah Ta'ala rekod lagi nasihat daripada Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah Ta'ala sebut, Luqman pesan pada anaknya, wahai anakku, hendaklah buat baik pada mak bapak, sebab mak kamu mengandungkan kamu wahnan ala wahnin, dahlah susah di atas kesusahan. Mengandung itu dah susah,
Tapi kesusahan tu ada lagi kesusahan yang di atas kesusahan. Makna tinggi bahasa dia. Wahnan ala wahnin. Kalau bahasa Melayu, kalau orang yang ditimpa malang, kita sebut sudah jatuh, ditimpa pula tangga. Itulah contohnya. Tapi bukanlah seorang yang hamil tu seperti jatuh seperti tangga. Tapi susah, ada lagi susah di atas kesusahan. Bahasa Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kemudian katanya, wa fisaluhu fi amain. Ibu kamu menyusukan kamu selama 2 tahun. Takkan tak boleh hormat pada dia. Anishkurli wali walidaik ilayal masir. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hendaklah kamu syukur pada aku. Terima kasih pada mak bapak. Dan ingat, pada aku engkau akan kembali. Allah Ta'ala sambung nasihat Luqmanul Hakim. Kemudian, Luqman menasihatkan lagi anaknya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wahai anakku, jika mereka mendesakmu, iaitu mak bapak, mendesak engkau untuk menyungutukan Allah, janganlah engkau ikut arahan mereka itu. Dia pesan lagi pada anaknya. Dan janganlah kamu berlaku sombong kepada mereka, terutama bila mereka ini telah mencapai usia yang lanjut. Ini nasihat seorang bapa pada anak. Kemudian ayat 16 sampai 17. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ayat 16. Wahai anakku, sesungguhnya jika berlaku satu perkara, sama ada perkara itu baik ataupun buruk, walaupun besar mana atau sebesar biji sawi pun, sama ada benda tu jelas, obvious, nampak atau tersembunyi, ataupun sebesar batu atau sebesar langit sekalipun benda itu, kalau dibawa kepada Allah dan tanpa izin Allah, benda tu tak akan terjadi. Kerana Allah mengetahui segala perkara, sama ada yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ayat 17. Wahai anakku, jaga semayang. Dia pesan jaga semayang. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang buat baik, jangan ajak orang buat kerja jahat. Wanha 'anil munkar, cegah kalau nampak benda-benda tak elok, jangan pandang saja. Wasbir 'ala ma asabak, apa musibah yang ditimpa kepada engkau, bersabarlah. Inna zalika min azmil umur. Benda tu susah, tapi kalau yakin boleh dibuat. Tuan-tuan yang mendengar nasihat Luqman ni mungkin akan kata, tak apalah anak ni dengar cakap. Dah. Para ulama mengatakan bahawa dalam riwayat daripada para ulama, contoh dalam kitab tafsir Ruh Al-Ma'ani disebutkan, anak kepada Luqmanul Hakim ini namanya Saron. Saron ini degil. Dia tak dengar cakap bapak dia pun. Tuan-tuan janganlah ingat Luqman ni untunglah anaknya dengar dia berceramah. Tak. Ulama mengatakan Luqman ni tiap-tiap malam tunggu anak dia balik. Tak ada lah kata kau malam esok kalau kau mabuk lagi, kau jangan masuk rumah lagi. Tak ada. Esok tunggu lagi anak dia balik. Wah, anakku, dia tanpa jemu menasihatkan anak. Sebab itu Allah Ta'ala hormat pada orang macam ni. Dia tak pernah jemu memberikan nasihat. Dan itu sifat yang kena ada pada kita. Kita mesti memberi nasihat, khususnya kepada anak-anak kita tanpa jemu. Ramai orang sekarang dia subkonkan je. Anaknya dia hantarnya ke ustaz, hantar ke mana, minta air jampi berbotol-botol. Tidak salah. Alangkah baik kalau dia sendiri menyelesaikan masalah anak. Sebab itu bagi tuan-tuan yang nak belajar kaedah pendidikan anak, baca surah Luqman. Kita boleh tengok apa nasihat-nasihat Luqman, kita ambil, kita bawa pada keluarga kita. Banyak lagi nak diterangkan, tapi kita akan bicarakan lebih lanjut perkara ini selepas ini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara, alhamdulillah, terima kasihlah masih lagi sudi bersama kami hingga ke saat ini, dan tanpa kita sedari kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita. Begitu sekejap saja masa berlalu bila membicarakan tentang tokoh-tokoh syurgawi dalam Quran. Inilah Luqman Al-Hakim, seorang manusia biasa tetapi mempunyai atau berusaha secara luar biasa untuk nak mendidik anak-anaknya. Dalam serba keterbatasan ilmu, dia tetap berusaha nak mendidik anak-anak. Sebab itu menjadi pelajaranlah kepada kita. Kita kalau nak mendidik orang, menasihat, jadi pendakwah, jadi penceramah atau apa saja, dalam jiwa kita, kita kena enjoy kepada proses, bukan kepada result sangat. Sebab dalam berdakwah ni, we do the best, God do the rest. Kita buat saja habis baik, yang terbaik. Untuk anak-anak, kita hantar dia belajar sekolah agama, kita usaha mereka minat pada agama, tapi andai kata tak menjadi juga, atau kemenjadiannya kurang, kita pujuklah diri kita, ya Allah, aku telah usaha yang terbaik. Aku dah serahkan kepada Engkau, inilah juga hasilnya. Daripada tak ada usaha langsung, anak pula tak menjadi orang, baca surah Yasin pun terbalik dalam majlis orang, tak malu kita. Esok kita dah meninggal, orang lain buat tahlil kaya, dia buat hari hul esok, dia buatnya konsert unplug, letih anak kita esok. Kalau tak diajar daripada sekarang. Sebab itu didiklah anak. Walaupun rasa dia pun macam kita beletih, pompam, tapi itulah sifat seorang ibu dan bapa tanpa jemu mendidik anak. Sebab itu hari ini ada orang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bila anaknya bermasalah, dia tidak pernah pun nasihatkan. Berapa orang pada kalangan mak bapak bangun tengah malam menangis, cerita pada Tuhan masalah anak. Tak ramai. Dia menangis tengok drama ramai. Menangis tengah malam, ya Allah, apa nak jadi anak aku, ya Allah, aku ngakulah mungkin ni balasan aku masa muda-muda, entah apa-apa dulu aku terima, ya Allah, tapi tolonglah ya Allah, aku ni lah anak-anak nak bacakan doa untuk aku kalau dah mati. Berapa orang pula? Tak ada. Yang ingin saya bawakan adalah mana peranan mak bapak. Saya bukan ustaz. No, Luqmanul Hakim juga bukan ustaz. Tapi dia tanpa jemu nasihatkan anaknya. Saya nak nasihat apa? Saya knowledge agama pun tak tahu. Dulu SRP tak ambil agama, saya ambil lukisan. Banyak dengan alasan. Begini, Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran, Luqmanul Hakim, dia tidak banyak sangat nasihat anaknya tentang agama. Mungkin kerana keterbatasan ilmunya. Tetapi yang ditekankan kepada anaknya, adab. Adab sopan, perangai. Contohnya dalam surah Luqman ayat ke-18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Anakku, jangan kau memalingkan muka atau memandang orang hujung mata. Dia nasihat benda-benda yang basic. Mana macam sombong, dijeling-jelingnya orang. Kemudian jangan kau berjalan di muka bumi dengan belagak sombong, menghentak-hentakkan kaki. Kerana Allah tidak suka kepada orang-orang yang belagak. Dan disebutkan dalam ayat itu, sesungguhnya inna ankara aswati la sautul hamir. Rendahkan suara, kerana seburuk-buruk suara, suara keledai, kata bapa dia, kata Luqman. Artinya dia nasihatkan. Anak-anak muda sekarang ni bahasa mudahnya kurang ajar. Dia punya tahap kurang ajar teruk pada kita ni. Kita dulu pun tidaklah macam malaikat semua masa muda-muda, tapi kita hormat orang tua. Kita tahu berbahasa dengan orang tua. Duduk dalam sekampung, orang tua sama umur ayah kita, kita respect. Kita takkan nak ajak bergaduh, ajak apa dah. Walaupun kita kuat bergaduh, kita tak bergaduh dengan orang tua. Orang perempuan, kita respect. Tapi bukanlah semua. Anak-anak muda sekarang tahap apa dimakannya, jadi lain macam sikit dia punya tahap kurang hajarnya. Adabnya kurang. Maka sudah sampai masanya kita mesti didik mereka jadi budi bahasa. Dan itu yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Dan Luqmanul Hakim tidak pernah jemu menasihatkan anaknya dalam persoalan pembentukan adab. Ingat, sekolah hanya membina otak.
mak bapak lah tempat membentuk watak. Sekolah tak akan dapat membina watak anak-anak kita. Yang dapat membina watak anak-anak adalah ibu bapa. Nasihatlah tanpa jemu. Kalau boleh dalam kereta tu daripada Kuala Lumpur sampai ke Kedah, cakap dengan dia, tutup radio tu, beletik. Biarlah orang kata, kuat betul cakap mak aku macam radio. Macam radio, macam jual barang dalam TV. Pom, 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 pom. Tapi kita sekarang ni yang jadi orang sekarang ni, sebab mak kita bercakap tak berhentilah dulu. Balik sekolah, pongkan yang benda nak jadi. Hari Ahad bangun lambat, mak. Jadilah orang sikit hari ni. Kalau tak penuh jarum daripada tangan, entah apa jadi kita ni. Sebab kita membesar dengan pom. Wahai ibu bapa, nasihatlah anak-anak. Sudah-sudahlah main game, dah tua-tua ke diri. Main game siang malam sampai tak kenal ke anak apa semua. Tua dah, umur 40 dah, takkan menghadap telefon siang malam. Makanya nasihat, beritahu, cakap elok-elok. Tapi ingat, dakwah ini not preaching hard, but reaching heart. Dakwah ini bukannya kena cakap kuat-kuat sangat, tapi yang penting sampai pada hati. Kerana anak-anak, they don't care what you know, what they know that you care. Yang mereka tahu, kita ambil berat pada mereka. Moga-moga kisah inspirasi Luqmanul Hakim sebagai seorang insan biasa tetapi bertindak cara yang luar biasa menjadi inspirasi untuk kita terus berdakwah kepada keluarga dan anak-anak kita. Banyak nak terangkan, tapi masa pun tak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.